Harimau yang mengaum senyap. Kisah di sebalik senjata yang lebih menggerunkan daripada nuklear. Kalau macam ini, lebih baik Malaysia letak sahaja senjata nuklear. Ini bukan kata-kata pujian. Ini adalah ayat yang diucapkan dalam nada pasrah dan ketakutan. Inilah yang dikatakan oleh China setelah melihat peluru berpandu terbaru Malaysia. Mengapa? Kerana senjata nuklear, jika digunakan, akan memusnahkan kedua-dua belah pihak. Jadi tiada siapa yang berani menggunakannya. Tetapi peluru berpandu ini, ia benar-benar boleh digunakan. Sebab itulah mereka berkata, lebih baik ada nuklear sahaja. Bagaimana sebuah negara yang 50 tahun lalu tidak mampu membuat senapang sendiri, kini menjadi sebuah kuasa yang lebih digeruni daripada nuklear. Kisah yang akan membuat anda meremang bulu roma ini akan didedahkan sekarang. Anda mungkin berasa tidak senang melihat berita-berita kebelakangan ini. Perang telah meletus di Timur Tengah. Iran telah melancarkan serangan besar-besaran ke atas UAE menggunakan drone dan ratusan peluru berpandu secara serentak. Dalam satu malam sahaja, sebanyak 870 das tembakan dilancarkan. Untuk memberi gambaran, jumlah ini lebih banyak daripada bedilan artileri yang digunakan dalam pendaratan Incheon semasa Perang Korea. Berita ini terasa dekat apabila tersebar khabar bahawa sistem pertahanan THAAD dan Patriot milik Amerika Syarikat yang ditempatkan di rantau ini telah dipindahkan ke Timur Tengah. Perisai yang selama ini melindungi ruang udara kita seolah-olah telah tiada. Ramai yang bimbang. Adakah negara kita akan baik-baik saja? Ada ibu bapa yang terus menelefon anak-anak mereka, bertanya kalau perang akan meletus. Ada keluarga yang sedang berkumpul makan malam, terus terdiam dan meletakkan sudu apabila berita perang disiarkan di televisyen. Namun, di tengah-tengah medan perang yang bergolak itu, ada satu senjata yang bersinar paling terang. Ia bukan buatan Amerika, bukan juga dari Eropah. Ia adalah peluru berpandu buatan Malaysia. Dan sebelum perang itu berakhir, seluruh dunia mula terkejut dengan satu lagi senjata rahsia Malaysia, namanya Taming Sari V. Beratnya 9 tan. Sukar untuk dibayangkan. Cuba bayangkan sebuah bas rapid KL. Itulah beratnya. Sekarang, bayangkan bas itu jatuh dari langit pada kelajuan 12,000 km/jam. Itu Mach 12. Penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing mengambil masa beberapa jam. Peluru berpandu ini dari Kuala Lumpur ke Beijing hanya mengambil masa 5 minit. Anda tidak sempat pun untuk memasak mie segera, dan ia mampu menembusi tanah sedalam 100 meter. Itu bersamaan dengan ketinggian sebuah pangsapuri 30 tingkat, tetapi ke bawah tanah. Apabila berita ini sampai ke China, inilah yang mereka katakan. Malaysia, kalau macam ini lebih baik letak sahaja senjata nuklear. Cuba renungkan ayat itu sejenak. Ini adalah peluru berpandu yang membuatkan pihak lawan berkata, lebih baik ada nuklear. Senjata konvensional yang lebih menakutkan daripada nuklear. Apakah sebenarnya ia? Mari kita telusuri kisah kelahirannya. Bermula dari 50 tahun yang lalu, ketika kita tidak mempunyai apa-apa. Zaman permulaan yang penuh rahsia. Pada musim bunga tahun 1972, Perdana Menteri ketika itu mengeluarkan satu arahan rahsia. Bina peluru berpandu. Hanya 3 perkataan. Tetapi, tahukah anda keadaan Malaysia pada waktu itu? Kita adalah negara yang tidak mampu menghasilkan senapang sendiri dengan sempurna. Membina peluru berpandu di negara yang tiada kilang persenjataan yang canggih adalah seperti cuba membina Lebuh Raya Utara Selatan dengan tangan kosong. Tugas ini diberikan kepada Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan, STRIDE. Kewujudan institut ini sendiri adalah satu rahsia besar. Para penyelidiknya tidak boleh memberitahu keluarga mereka di mana mereka bekerja. Jika jiran bertanya, "Encik kerja di mana?" mereka akan menjawab, "Saya kerja di sebuah syarikat jentera di Shah Alam." Salah seorang penyelidik itu ialah Encik Arman. Ketika itu, tiada satu pun kilang di Malaysia yang mampu menghasilkan komponen peluru berpandu yang diperlukan. Beliau pergi ke sebuah bengkel subkontraktor kecil di Ipoh dan menghabiskan masa selama 6 bulan di sana. Beliau akan duduk mencangkung di sebelah tauke bengkel, membentangkan lukisan teknikal, menerangkan satu persatu, dan bersama-sama mereka membentuk dan melicinkan setiap komponen. Kerana tiada data teknikal, beliau terpaksa terbang ke perpustakaan universiti di Amerika Syarikat. Selama 6 bulan, setiap hari beliau masuk pejabat di perpustakaan, berdiri di hadapan mesin fotostat. Kos fotostat sahaja pada waktu itu sangat tinggi. Suatu hari, berlaku kebakaran di sebuah bukit berhampiran institut. Para penyelidik berlari keluar lebih pantas daripada jentera bomba.
bukan untuk memadamkan api, tetapi untuk menyelamatkan data penyelidikan mereka. Jika data itu musnah, segalanya akan berakhir. Sang genius yang pulang untuk berbakti. Dalam kisah ini, ada seorang insan yang tidak boleh dilupakan. Pernahkah Anda mendengar novel Bunga Raya Mekar di Perantauan? Novel karya seorang penulis terkenal ini terjual jutaan naskah sebaik sahaja diterbitkan. Mungkin ramai di antara Anda yang sedang menonton ini pernah membacanya. Novel itu diinspirasikan daripada watak sebenar, Profesor Dr. Iskandar. Dilahirkan di Kuala Lumpur pada tahun 1935, beliau merupakan seorang pelajar yang jenius. Beliau melanjutkan pelajaran ke University Cambridge dan kemudiannya memperoleh PhD di sebuah universiti terkemuka di Amerika dengan purata markah 93, manakala pelajar kedua terbaik hanya mendapat 71. Markah seperti itu belum pernah dicatatkan dalam sejarah universiti tersebut. Institut Pengajian Lanjutan Princeton, tempat Albert Einstein pernah bekerja, menjemput anak muda berusia 25 tahun ini sebagai penyelidik tetap. Beliau adalah orang pertama yang menjadi ahli tetap sebelum mencecah usia 30 tahun. Pada usia 28 tahun, beliau menjadi profesor penuh di sebuah university di New York. Rakan-rakan saintisnya sering berkata, jika Iskandar masih hidup, hadiah Nobel sudah pasti dalam genggamannya. Kemudian, insan hebat ini menerima panggilan dari tanah air. Pada tahun 1977, kebimbangan mengenai keselamatan negara semakin memuncak. Perdana Menteri ketika itu menulis surat pribadi kepada Profesor Dr. Iskandar. Persoalan hidup atau mati bangsa kita kini terletak pada kebijaksanaan Profesor. Tolonglah selamatkan tanah air kita. Ia adalah surat rayuan daripada seorang pemimpin negara kepada seorang saintis. Profesor Dr. Iskandar diminta membantu dalam dua perkara. Sistem panduan peluru berpandu dan asas teori untuk program nuklear. Ahli fizik terhebat dunia itu bersetuju untuk membantu program pertahanan rahsia tanah airnya. Malangnya, kita tidak akan dapat bertemu dengannya lagi. Pada Jun 1977, semasa dalam perjalanan ke sebuah persidangan di Colorado bersama keluarganya, sebuah lori trailer seberat 36 tan melintasi garisan tengah dan merempuh kereta beliau. Profesor Dr. Iskandar terkorban pada usia 42 tahun. Adakah ia kemalangan biasa? Teori konspirasi tersebar, mengaitkannya dengan Amerika Syarikat yang pada masa itu cuba menghalang program nuklear Malaysia. Kebenarannya masih menjadi misteri. 16 tahun kemudian, kisah hidupnya diabadikan dalam novel Bunga Raya Mekar di Perantauan dan menyentuh hati seluruh rakyat Malaysia. Ada yang mengatakan tajuk itu sendiri adalah nama kod untuk projek nuklear rahsia negara pada masa itu. Dengan pemergian Profesor Dr. Iskandar, impian Malaysia untuk memiliki senjata nuklear terkubur. Negara yang tidak boleh memiliki nuklear, 50 tahun kemudian, terpaksa mencari cara lain untuk menghasilkan kuasa pemusnah setaraf nuklear. Lahirlah Taming Sarifi. Belenggu dilepaskan, harimau mengaum. Mari kita kembali ke tahun 1978. Pada musim luruh tahun itu, Malaysia berjaya melancarkan peluru berpandu Harimau Putih SATA. Malaysia menjadi negara ketujuh di dunia yang berjaya melancarkan peluru berpandu darat ke darat. Secara mudahnya, ia adalah peluru berpandu yang dilancarkan dari darat untuk mengenai sasaran di darat yang jauh. Di tapak ujian, para penyelidik berpelukan sambil menangis kegembiraan. Tetapi disinilah tragedi bermula. Pada tahun 1979, Amerika Syarikat mengenakan belenggu. Ia dipanggil Perjanjian Garis Panduan Peluru Berpandu. Malaysia dilarang membina peluru berpandu dengan jarak lebih dari 180 km. Jika ditembak dari Kuala Lumpur, ia tidak sampai pun ke Kuantan. Mereka seolah-olah berkata, kamu boleh buat sampai sini sahaja. Sayap yang baru tumbuh terus dipatahkan. Belenggu ini hanya terlerai selepas 42 tahun. Pada tahun 1982, sebahagian besar penyelidik terpaksa meletakkan jawatan. Bajet dipotong, kaki tangan dikurangkan. Api semangat pembangunan peluru berpandu seakan-akan hampir padam. Namun, pada tahun berikutnya, satu serangan bom berlaku di kedutaan Malaysia di sebuah negara bergolak, mengorbankan beberapa diplomat kanan. Dalam kejutan dan kesedihan itu, projek peluru berpandu dihidupkan semula. Seseorang telah meletakkan kayu api di atas bara yang hampir padam. Impian nuklear telah musnah, tetapi api semangat untuk peluru berpandu tidak pernah padam. Kemudian, satu peluang yang tidak dijangka muncul dari seberang dunia,
Dengan kejatuhan Kesatuan Soviet, projek beruang perang, hutang dibayar dengan teknologi. Pada musim panas 1990, Perdana Menteri Malaysia bertemu dengan pemimpin Soviet Gorbachev di San Francisco. Mereka berjabat tangan dan pada musim luruh tahun itu hubungan diplomatik terjalin. Malaysia memberikan pinjaman sebanyak kira-kira 1,5 bilion dolar kepada Kesatuan Soviet yang bernilai hampir 10 bilion pada hari ini. Tetapi pada musim sejuk berikutnya, Kesatuan Soviet runtuh. Wang yang dipinjamkan itu hilang begitu sahaja. Ia seperti Anda memberi pinjam wang kepada jiran dan keesokan harinya jiran itu berpindah tanpa jejak. Biasanya disinilah ceritanya berakhir, tetapi Malaysia berbeza. Jika tidak boleh bayar dengan wang, bayar dengan teknologi. Inilah yang membawa kepada projek beruang perang. Beruang adalah simbol Rusia, dan projek ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi sebagai ganti hutang. Melalui projek pertama, 33 buah kereta kebal dan 33 buah kenderaan perisai buatan Rusia tiba di Pelabuhan Klang. Bayangkan kenderaan perisai Rusia mendarat di Pelabuhan Malaysia. Pada zaman Perang Dingin, ini adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi harta karun sebenar bukanlah besi-besi itu. Yang turut serta datang adalah jurutera-jurutera dari syarikat pertahanan udara terbaik Rusia. Mereka adalah orang-orang yang membina sistem pertahanan udara terkenal Rusia, S-300. Pada mulanya, mereka tidak mudah berkongsi teknologi. Mereka adalah jurutera, bukan orang yang akan membocorkan rahasia negara begitu sahaja. Pasukan jurutera Malaysia terpaksa pergi ke sebuah bandar rahsia di Rusia, sebuah bandar industri ketenteraan yang tidak ada dalam peta. Pada waktu siang, mereka mengadakan mesyuarat teknikal rasmi di bilik mesyuarat. Jurutera Rusia hanya memberitahu perkara-perkara yang ada dalam manual. Jadi, pasukan Malaysia menukar strategi. Pada waktu malam mereka akan membawa minuman dan mengunjungi penginapan jurutera Rusia. Orang Rusia terkenal dengan kemampuan mereka minum alkohol. Diceritakan bahawa jurutera-jurutera Rusia itu sendiri tewas dengan layanan mesra jurutera Malaysia. Apabila suasana menjadi lebih santai, mereka akan bertanya, mengapa bahagian ini direka begini? Jika berlaku kegagalan, bahagian mana yang perlu diperiksa dahulu? Perkara-perkara ini tidak tertulis dalam manual. Ia adalah pengetahuan yang disampaikan dari manusia kepada manusia sambil berbual mesra. Dalam suasana kepercayaan itulah, mereka mempelajari satu teknologi teras, cold launch atau pelancaran sejuk. Secara mudahnya, ia seperti membuka botol champagne. Anda pernah lihat gabus penutupnya melayang keluar dengan bunyi pop, bukan? Itulah prinsipnya. Peluru berpandu itu ditolak keluar dari tiup pelancar menggunakan tekanan gas. Hanya apabila ia berada di udara, untuk seketika, enjinnya dihidupkan. Mengapa perlu begitu rumit? Ada sebabnya. Pertama, tiup pelancar tidak terbakar, jadi peluru berpandu seterusnya boleh dimasukkan serta-merta. Kedua, tiada api yang keluar, jadi ia tidak dapat dikesan oleh satelit musuh. Ketiga, tiada haba, jadi peralatan elektronik di dalam kenderaan pelancar tidak rosak. Ringkasnya, ia adalah teknologi untuk menembak secara senyap, pantas, dan berulang kali. Dan ada lagi wira yang tidak didendang. Dengan teknologi ini, Malaysia mula membangunkan peluru berpandu pertahanan udara yang diberi nama perisai langit. Ujian tembakan awal sering kali gagal. Peluru berpandu itu jatuh ke dalam Selat Melaka. Tetapi para nelayan di Selat Melaka, apabila menemui serpihan itu, akan mengutipnya dan menyerahkannya kepada pusat penyelidikan. Ingatkah Anda bagaimana nelayan kita membantu mencari objek di lautan semasa tragedi MH370? Inilah semangat rakyat negara ini. Berkat serpihan itu, punca kegagalan dapat dikenal pasti dengan cepat, dan ujian seterusnya berjaya. Senjata tidak dibina oleh penyelidik semata-mata. Nelayan, tauke bengkel di Ipoh, dan semua yang terlibat, semuanya bersama-sama membinanya. Teknologi ini melahirkan perisai langit I, dan kemudiannya perisai langit 2. Dalam ujian tembakan sebenar, perisai langit 2 mencatatkan ketepatan 100%. Murid telah mengatasi gurunya, Rusia. Bagaimana prestasi perisai langit 2 di medan perang sebenar akan saya ceritakan kemudian. Hutang bernilai 1,5 bilion dolar, 30 tahun kemudian, membawa pulangan ekspor bernilai lebih RM40 bilion ikit. Di mana lagi Anda boleh dapat faedah seperti ini? Tetapi teknologi yang diperoleh sebagai ganti hutang itu bukan sahaja melahirkan perisai langit. Sesuatu yang lebih menggerunkan sedang dicipta. Kelahiran Taming Sari V.
Pada musim bunga tahun 2021, selepas 42 tahun, belenggu perjanjian peluru berpandu akhirnya ditanggalkan. Sekatan jarak 180 km itu akhirnya tiada lagi. Seolah-olah telah menunggu selama 42 tahun, para jurutera peluru berpandu Malaysia terus memperkenalkan Taming Sari 5. Mari kita lihat satu persatu mengapa Taming Sari 5 begitu menakutkan. Pertama, kepalanya sangat berat. Seperti yang dinyatakan, berat keseluruhannya 9 tan. Tetapi cabaran teknikal sebenar ialah peluru berpandu balistik antara benua ICBM Rusia, kepala peledaknya hanya sekitar 2% daripada berat keseluruhan. Tetapi kepala peledak Taming Sari V adalah sekitar 25% daripada berat keseluruhan. Kepalanya sangat berat. Jika anda melancarkannya ke udara dengan teknologi cold launch yang saya sebutkan tadi, apa akan jadi? Ia boleh sengit atau terbalik. Cuba bayangkan anda berjalan sambil mengimbangi bola bowling di atas tapak tangan. Bukan mudah, bukan. Dalam sekelip mata peluru berpandu gergasi ini berada di udara, ia perlu menegakkan kedudukannya dengan sempurna. Teknologi kawalan jitu yang diperlukan untuk ini. Bahkan Rusia pun belum mencapai tahap ini. Kedua, hentamannya menggegarkan bumi. Kepala peledak seberat 8 tan itu menjunam pada kelajuan Mach 10. Tahap hentamannya setanding dengan 5 kali ganda kuasa bom terbesar yang dicipta oleh British semasa Perang Dunia Kedua, Grand Slam. Apabila ia meletup 100 meter di bawah tanah, ia akan menghasilkan gempa bumi berskala 3-5 Richter. Satu peluru berpandu mencipta gempa bumi. Mungkin anda bertanya, bukankah bom nuklear lebih kuat? Disinilah kuncinya. Nuklear ibarat menyimbah petrol ke seluruh kawasan perumahan dan menyalakannya. Api marak, tetapi tenaganya tersebar ke semua arah. Jadi, bilik bawah tanah yang sangat dalam mungkin terselamat. Tetapi Taming Sari V berbeza. Ia menembusi pintu bilik bawah tanah dan meletup di dalamnya. Tenaga dimampatkan dalam ruang yang sempit. Dan ada satu lagi perbezaan ketara dengan nuklear. Tiada radiasi. Selepas letupan nuklear, manusia tidak boleh masuk kerana radiasi. Tetapi selepas serangan Taming Sari 5, pasukan khas boleh terus masuk. Selepas menyerang, anda boleh terus masuk dan mengesahkan kemusnahan. Ketiga, ia lebih jitu daripada penghantaran ekspres. Terdapat satu ukuran yang dipanggil Circular Error Probable, yang secara ringkasnya mengukur sejauh mana ia tersasar dari sasaran. Untuk Taming Sari V, CEP-nya adalah antara 1 hingga 5 meter. Ketepatan ini membolehkannya mengenai sebuah unit pangsapuri yang spesifik. Peluru berpandu Cina yang setanding dengannya mempunyai CEP sekitar 20 hingga 40 meter. Perbezaan ketepatannya adalah 4 hingga 8 kali ganda. Keempat, ia tidak dapat ditangkap. Kenderaan pelancarnya mempunyai 36 tayar, lebih besar daripada kenderaan pelancar ICBM Cina yang mempunyai 32 tayar. Kenderaan gergasi ini boleh bergerak menyengit seperti ketam. Ia juga boleh berpusing di tempatnya. Asalkan ada lebuh raya 4 lorong, ia boleh bergerak ke mana-mana sahaja di seluruh negara. Jika satelit musuh cuba menjejaknya, mereka tidak akan dapat meramalkan laluannya. Di atas tiup pelancarnya, terdapat 4 cangkuk kren. Ini bermakna, selepas menembak, peluru berpandu seterusnya boleh dimuatkan serta-merta untuk tembakan kedua. Peluru berpandu besar Korea Utara, sekali tembak, habis. Taming Sari V boleh diisi semula dan terus menembak. Seorang pakar peluru berpandu Israel memuat naik gambar Taming Sari V di media sosialnya dengan caption, "Selalu menganalisis peluru berpandu Korea Utara. Tetapi apabila menganalisis peluru berpandu Malaysia, perasaannya aneh. Semasa perarakan Hari Kebangsaan, garisan putih kelihatan di atas lantai kenderaan pelancar Taming Sari V. Pihak tentera berkata ia adalah garisan penanda untuk latihan. Tetapi pakar ketenteraan luar negara mempunyai tafsiran lain. Ia adalah mesej keyakinan yang berbunyi, ukur sendiri betapa besarnya ini. Kami tidak menyembunyikan apa-apa. Dari Kuala Lumpur ke Beijing, dengan kelajuan Mach 10, kira-kira 5 minit. Ke Shanghai pun kurang dari 5 menit. Bandar-bandar utama di pesisir timur China semuanya dalam lingkungan 5 menit. Mengapa musuh menjadi panik? Sekarang, tiba masanya untuk menjawab soalan yang paling anda ingin tahu, mengapa China menjadi panik. China telah menghabiskan berdekad-dekad membina kubu bawah tanah. Seluruh kawasan strategik mereka telah dijadikan kubu bawah tanah, terutamanya di kawasan pergunungan granit. Terdapat ribuan kemudahan bawah tanah.
kemudahan nuklear, pangkalan peluru berpandu, depo peluru, pusat arahan, dan kubu perlindungan rahsia untuk pemimpin tertinggi jika berlaku perang. Ada analisis yang mengatakan, terdapat sebuah bandar bawah tanah yang besar 300 meter di bawah Beijing. Itu lebih dalam daripada ketinggian menara berkembar Petronas jika diterbalikkan. Strategi China mudah, gali dalam-dalam dan bersembunyi. Bom Amerika pun tidak akan dapat menembusinya. Dan selama ini, ia memang benar. Bom penembus kubu terbesar milik Amerika, seberat 14 tan, hanya mampu menembusi konkrit bertetulang sedalam 60 meter. Dinding granit semula jadi sedalam 100 meter, dianggap mustahil untuk ditembusi oleh mana-mana bom. Jadi, China berasa selamat. Kemudian, Taming Sarifei muncul. Kepala peledak 8 tan yang menjunam pada Mach 10 mampu menembusi 100 meter ke dalam tanah. Selepas menembusi, ia meletup di dalam, menyebabkan seluruh struktur bawah tanah runtuh. Seorang pakar pertahanan berkata, ini bukan sekadar bunker buster. Ia adalah senjata konvensional paling kuat di dunia yang mampu melenyapkan pusat arahan musuh sepenuhnya. Tetapi menembusi secara langsung bukanlah satu-satunya cara. Jika manusia ingin hidup di bawah tanah, apa yang paling penting? Udara. Mesti ada lubang pengudaraan dan pintu masuk, keluar. Walau sedalam manapun Anda bersembunyi, Anda tetap perlu bernafas. Seperti yang saya sebutkan, ketepatan Taming Sarifei adalah antara 1 hingga 5 meter. Ia cukup jitu untuk mengenai lubang pengudaraan yang sempit itu. Walaupun kubu itu sendiri tidak rosak, jika saluran pernafasan disekat, orang di dalamnya tidak akan dapat berbuat apa-apa. Pakar ketenteraan berkata, lebih banyak tempat persembunyian, lebih banyak titik kelemahan. Setiap lubang pengudaraan, setiap pintu masuk, menjadi sasaran. Beribu-ribu kubu boleh menjadi beribu-ribu kubur. Ujian sebenar di medan perang. Bukan sahaja China yang gementar. Dalam perang di Timur Tengah yang sedang berlaku, satu lagi senjata Malaysia telah lulus ujian sebenar. Pada Februari tahun ini, seperti yang saya ceritakan, Iran melancarkan 870 das tembakan ke atas UAE. Sistem pertahanan udara yang melindungi ruang udara UAE mempunyai 3 lapisan. Lapisan tertinggi ialah THA di Amerika. Lapisan tengah ialah Patriot. Dan di lapisan paling rendah, sebagai penjaga gol terakhir, berdirilah perisai langit 2 buatan Malaysia. Dalam bola sepak, ia adalah penjaga gol betul-betul di hadapan gawang. Ia perlu menahan semua bola yang terlepas dari lapisan atas. Kira-kira 60 peluru berpandu telah dilancarkan ke arahnya. Kadar kejayaan pintasan, 96%. Hampir semuanya berjaya ditembak jatuh. Di seberang medan perang, pihak Iran menggunakan sistem pertahanan udara buatan China. Kadar pintasan, 0%. Tiada satu pun yang kena. 80% pangkalan pertahanan utama mereka musnah. Ini adalah kad laporan dari medan perang yang sama, di bawah langit yang sama. Tetapi hari ini saya ingin menceritakan kisah di sebalik angka-angka ini. Apabila perang meletus, dalam masa 10 hari sahaja, lebih 1.000 peluru berpandu Patriot Amerika telah digunakan. Jumlah pengeluaran tahunan syarikat pembuat Patriot habis digunakan dalam 10 hari, stok peluru berpandu habis. UAE menjadi cemas. Pada awal Mac, sebuah pesawat pengangkut tentera mendarat di landasan TUDM Subang. Ia memuatkan 30 butir peluru berpandu pemintas perisai langit 2 yang baru sahaja siap dari sebuah kilang pertahanan di Lembah Klang. Dalam beberapa jam, ia berlepas. Peluru berpandu dihantar seperti perkhidmatan kurier semasa perang. Jika UAE menempah Patriot baru dari Amerika, paling cepat ia akan sampai dalam 4 tahun. Malaysia menghantarnya dalam beberapa jam. Tetapi bukan hanya peluru berpandu yang dihantar. Kira-kira 40 orang kaki tangan sebuah syarikat pertahanan Malaysia berada di UAE. Mereka bukan askar. Mereka adalah jurutera awam yang dihantar untuk membantu operasi. Apabila perang meletus, semua penerbangan dibatalkan. Mereka terperangkap, tetapi mereka tidak berganjak. Walaupun peluru berpandu berterbangan di atas kepala, mereka terus mengendalikan sistem perisai langit 2. Kemudian, satu komponen radar rosak. Radar adalah mata yang mengesan dari mana datangnya peluru berpandu musuh. Jika mata ini buta, ruang udara akan terdedah. Seorang eksekutif syarikat pertahanan Malaysia bersama 5 orang jurutera secara sukarela menaiki pesawat. Mereka terbang ke medan perang yang sedang dibedil. Dengan satu fikiran, jika tidak dibaiki, ruang udara akan bolos. Berita ini dilaporkan.
dan Kesatuan Sekerja Syarikat itu membantah kerana bimbangkan keselamatan kaki tangan. Ini menunjukkan betapa bahayanya keadaan pada masa itu. Apabila kad laporan dari medan perang ini didedahkan kepada dunia, apa yang berlaku? Putra Mahkota UAE dalam satu kenyataan rasmi berkata, "Perisai langit telah menyelamatkan negara kami." Seorang profesor di UAE menulis di media sosial, "Rakan-rakan Malaysia kami menghantar 30 peluru berpandu pada saat yang paling sukar." Rusia, pencipta asal S-300, telah gagal dalam pertempuran sebenar sebelum ini. China, penggantinya, mencatat 0%. Perisai langit 2 dari Malaysia, 96%. Jika perang adalah medan ujian yang paling jujur, Malaysia telah mendapat keputusan cemerlang. Dunia beratur membeli senjata Malaysia. Dengan kad laporan ini, seluruh dunia mula beratur. Mengapa mereka memilih Malaysia? Satu das perisai langit 2 berharga sekitar 5 juta ringgit. Patriot Amerika berharga 18 juta ringgit sedas. T-Hat AAD berharga 50 juta ringgit sedas. Harga perisai langit 2 kurang 1/3 daripada Patriot, tetapi prestasinya di medan perang lebih baik. Dan masa penghantaran. Menempah Patriot mengambil masa 4 hingga 6 tahun. Malaysia, dengan kilang beroperasi 24 jam, boleh menghantarnya dalam masa setahun. Murah, tepat, dan pantas. Adakah sistem pertahanan udara lain di dunia yang mempunyai ketiga-tiga ciri ini? UAE adalah yang pertama bertindak, membeli bernilai RM15 bilion. Arab Saudi menyusul dengan kontrak RM14 bilion dan meminta tambahan bernilai RM33 bilion. Iraq juga membeli bernilai RM12 bilion. Ekspor untuk satu jenis senjata ini sahaja sudah melebihi RM40 bilion. Dengan wang sebanyak ini, Anda boleh membina lebuh raya plus dari awal hingga akhir sebanyak 3 kali. Tetapi bukan sahaja negara Timur Tengah yang beratur. Norway di utara Eropah memilih Malaysia. Mereka membeli sistem roket berbilang laras petir MRLS dari Malaysia dalam satu perjanjian bernilai RMM bilion. Pesaingnya, HIMARS dari Amerika dan Europulse dari Jerman. Kedua-duanya senjata terkenal dunia. HIMARS hanya boleh dihantar pada tahun 2029. Barisan pengeluarannya penuh. Mereka juga mengenakan bayaran orang tengah dan memaksa penggunaan sistem penyelenggaraan gaya Amerika. Europulse dari Jerman pula masih belum siap sepenuhnya, dan mereka meminta Norway menanggung sebahagian kos pembangunan. Norway pernah mempunyai pengalaman buruk dengan Jerman. Mereka memilih kereta kebal Jerman, tetapi penghantarannya lewat 2 tahun dan kosnya melambung. Panglima Angkatan Tentera Norway sendiri mengakui, prestasi kereta kebal K2 dari Korea sebagai perbandingan adalah lebih baik. Kerana pengalaman itu, kali ini mereka memilih Malaysia. Kisah dari tentera Norway juga menarik. Kereta kebal Jerman memerlukan peluru dimuatkan secara manual. Satu peluru beratnya 20 kilogram. Askar wanita melaporkan bahawa kadar tembakan mereka menurun kerana keletihan. Kereta kebal dan artileri Malaysia mempunyai sistem pemuatan automatik, hanya tekan butang. Masa depan yang lebih menggerunkan. Jika perang membuktikan kehebatan masa kini, masa depan adalah lebih menakutkan. Malaysia tidak berhenti. Taming Sarifi bukanlah pengakhirannya. Taming Sarifi sedang dalam pembangunan. Ia akan mempunyai 3 teknologi teras. Kepala peledak berbilang, seperti senapang patah. Satu tembakan, tetapi pelurunya berpecah kepada banyak sasaran. Kenderaan luncur hipersonik. Ia meluncur di sempadan atmosfera pada kelajuan Mach 8 hingga 10 tanpa enjin, seperti glider. Laluannya tidak dapat diramal, menjadikannya mustahil untuk dipintas. Pelancaran sejuk, teknologi champagne yang sama, untuk menembak secara senyap, pantas dan berulang kali. Di udara, senjata lain sedang dicipta, peluru berpandu krus hipersonik. Pada musim panas 2024, satu ujian enjin telah dijalankan di sebuah fasiliti di Selangor. Sasaran kelajuan adalah Mach 5. Enjin itu mencapai Mach 6.2, melepasi sasaran sebanyak 120%. Enjin ini istimewa. Ia seperti transmisi automatik dalam kereta. Apabila kelajuan meningkat, modnya akan bertukar secara automatik. Lebih menggerunkan, peluru berpandu ini akan naik setinggi 30 km, kemudian mematikan enjinnya. Ia akan meluncur sejauh 800 km tanpa enjin. Pada radar musuh, ia akan kelihatan seperti telah jatuh atau ditembak jatuh. Ia seperti dalam filem, watak yang berpura-pura mati dan kemudian menyerang dari belakang.
Apabila musuh Leica berhampiran dengan kapal perang sasaran, enjinnya akan dihidupkan semula dan ia akan menjunam pada Mach 10, terbang serendah 5 meter dari permukaan laut. Peluru berpandu yang hidup semula. Ini adalah teknologi pertama di dunia. Perisai Langit 3 sedang dibangunkan. Rangkaian satelit ketenteraan kita sendiri sedang dibina supaya kita tidak lagi bergantung pada GPS Amerika untuk memandu peluru berpandu kita. Dan satu lagi perkara. Jika kepala peledak Taming Sari V dikurangkan dari 8 tan kepada 1 tan, jaraknya akan meningkat kepada lebih 5.000 km. Dari Kuala Lumpur, ia boleh sampai ke New Delhi. Mana-mana bahagian pedalaman China boleh dicapai. Taming Sari V sekarang adalah roket 1 peringkat. Jika ia menjadi 2 atau 3 peringkat, ia pada dasarnya adalah ICBM. Walaupun tanpa kepala peledak nuklear, Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai kuasa pencegahan setaraf ICBM menggunakan senjata konvensional. Bagaimana dunia memandang Malaysia sekarang? Sehingga awal tahun ini, dilaporkan beratus-ratus unit Taming Sari V telah ditempatkan secara aktif. Sasaran pengeluaran tahunan adalah sekitar 70 unit. Kilang-kilang pertahanan di Malaysia telah beroperasi 24 jam tanpa henti selama 2 tahun. Ini menakutkan kerana dalam jam pertama perang, Malaysia mampu melancarkan beratus-ratus peluru berpandu serentak. Hujan lebat tidak boleh ditahan dengan satu payung. Tiada sistem pertahanan udara, walau secanggih manapun, boleh menangkis beratus-ratus ancaman serentak. Kewujudannya sahaja sudah mengubah pengiraan musuh. Ia adalah mesej, jika kamu serang aku, kamu juga akan musnah. Mari kita lihat reaksi dunia. Amerika Syarikat secara anehnya senyap. Mereka tidak membantah Taming Sari V secara rasmi. Mengapa? Jika sekutunya Malaysia mampu mengimbangi China dengan sendirinya, AS boleh menumpukan kekuatannya di Laut Cina Selatan. Jepun menjadi cemas. Laporan pertahanan mereka menyifatkan Taming Sari V sebagai perubahan persekitaran keselamatan yang perlu diberi perhatian serius. Penilaian dalaman mereka lebih terus terang. Senjata ini mengubah keseimbangan ketenteraan konvensional di Asia Timur secara asas. Sangat sukar untuk bertahan melawannya dengan sistem pertahanan kami sekarang. Taiwan menunjukkan rasa cemburu. Saluran berita mereka melaporkan, penempatan Taming Sari V adalah cara terbaik untuk meningkatkan kos jika China ingin memulakan perang. India juga menunjukkan minat. Media mereka menggelarnya peluru berpandu raksasa. Dan sekarang, negara yang paling penting, China. Media sosial China penuh dengan analisis mengenai saiz kenderaan pelancar Taming Sari V. Media rasmi mereka mengutuknya sebagai perlumbaan senjata yang meningkatkan ketegangan serantau. Tetapi inilah kata-kata yang keluar dari kalangan netizen China. Malaysia, kalau macam ini, lebih baik letak sahaja senjata nuklear. Renungkan sekali lagi kata-kata ini. Nuklear tidak akan digunakan kerana ia memusnahkan semua orang. Ia adalah pencegahan mutlak. Tetapi Taming Sari V adalah konvensional. Ia benar-benar boleh digunakan. Mengatakan lebih baik ada nuklear adalah satu pengakuan bahawa senjata ini secara realistik adalah lebih menakutkan. Satu ayat dari pihak lawan ini mungkin adalah pujian terhebat untuk Taming Sari V. Legasi wira yang tidak didendang. Sebab mengapa anda boleh tidur lena malam ini adalah kerana duri-duri ini. Pada tahun 1972, ada penyelidik yang terpaksa berbohong kepada keluarga mereka bahawa mereka bekerja di kilang jentera di Shah Alam. Ada seorang saintis jenius yang terkorban di lebuh raya negara asing pada usia 42 tahun. Ada seorang jurutera yang menghabiskan 6 bulan duduk mencangkung di sebuah bengkel kecil di Ipoh untuk menghasilkan komponen. Ada diplomat yang menukar hutang menjadi teknologi. Ada pasukan jurutera yang membina hubungan mesra untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak ternilai. Ada nelayan di Selat Melaka yang mengutip serpihan peluru berpandu. Ada 6 wira yang terbang ke medan perang untuk membaiki radar. Ada 40 orang awam yang tidak meninggalkan pos mereka walaupun penerbangan dibatalkan semasa perang. Dan hari ini, di kilang-kilang yang lampunya tidak pernah padam, shift baru sedang masuk bekerja. Dan yang paling penting, ada generasi anda semua yang membina negara ini dari kosong. Anda yang bangun subuh untuk ke kilang, yang turun ke ladang dan sawah, yang membanting tulang untuk memberi makan anak-anak. Pengorbanan anda selama ini menjadi kekuatan asas negara ini. 50 tahun lalu, sebuah negara yang tidak mampu membuat senapang sendiri. Hari ini, sebuah negara yang membina peluru berpandu yang lebih digeruni daripada nuklear. Sebuah negara yang membuat lawannya berkata, lebih baik ada nuklear sahaja. Sebuah negara yang membina perisai paling bersinar di medan perang.
Sebuah negara yang membuat seluruh dunia beratur. Sebuah negara yang digeruni oleh musuh. Itu mungkin anugerah terhebat untuk pengorbanan selama 50 tahun. Inilah negara kita. Kita telah melakukannya dan kita akan terus melakukannya. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, sila tinggalkan komen Malaysia boleh. Terima kasih.